Suara saya tak dengar lah. Tadi. Tadi tak dengar. Ni baru dengar, baru dengar. Ni baru dengar. Allah. Letih saya bercakap dah lah. Batuk-batuk ni. La ilaha illallah. Kira yang tadi baca doa tadi tak dengar lah. Tak. Ke tak dengar? Aduh, hai. Tadi kita baca doa. Tak ada orang bercakap tadi. Okey, saya ulang balik. Sepatutnya kita ada kawan baru 2 orang minggu ni. Siapa yang baru masuk minggu ni? Kita ada 2 orang sepatutnya belajar trial. Okey, kemudian saya minggu lepas masih lagi belum sihat. Jadi saya tak habis lagi marking. Ada lagi 6 orang yang belum dihabiskan marking paper exam. So sorry. Ya, saya sebab 6 lagi kan. Jadi targetnya habis minggu depan sempatlah siap bagi. Saya bagi sekali dengan slip dekat Cik Dayah, admin kita. Okey, jadi minggu ni pun tak okey lah, tak sihat sangat lah, tapi still batuk je lah. Minggu lepas dengan sesama yang teruk, batuk yang teruk, demam lagi. Minggu ni dah stabil sikit. Jadi saya akan habiskan marking yang lagi 6 orang tu pada minggu ini. Dan saya akan bagi sekali slip kepada Cik Hidayah. Jadi awak boleh minggu depan insya-Allah awak boleh bagi tahu parents awak. Parents awak akan dapatlah slip dengan ulasan untuk setiap soalan tu. Sebab setakat ni yang saya marking yang saya dah tanda, ada yang tinggal soalan. Memang hantar soalan kosong. Wow. Betapa beraninya mereka begitu hantar soalan kosong. Ada yang macam tak faham soalan lagi, padahal saya rasa pattern soalan tu kita dah buat banyak kali. Jadi tengoklah ulasan-ulasan, tunggukan, nantikan ulasan-ulasan saya. Okey, jom kita akan sambung. Minggu lepas kita dah buat sampai soalan nombor 4. Minggu ni kita nak habiskan soalan nombor 5 dan nombor 6. So, saya tak pasti pelajar teraya masuk bila, tapi just in case dia masuk, kita mix je lah. Sebab ada salah seorang pelajar teraya tu adalah pelajar DLP. So, kena mixkan BM dan BI. So, kita dengar soalan nombor 5. Okey, raja di bawah menunjukkan keadaan makanan yang ditinggalkan oleh Pak Samad di atas meja dapur. Okey. The diagram below shows the condition of the food that is left by Pak Samad on the table in the kitchen. So dia sotong ya. Tuliskan satu ciri makanan yang telah rosak yang diperhatikan pada makanan dalam rajah di atas. Write one characteristic of spoiled food that is observed on the food in the diagram above. Okay. Apa key kat situ? So, apa jawapan dia? Makanan jadi apa? Apa yang kita nampak? Pertama, ni kita nampak air ni. So, makanan berlendir. Okey, makanan berlendir. Okey, kalau tak nak tulis berlendir, dia bagi hint dekat sini. Ini maksudnya dia apa? Makanan tu jadi apa? Bau busuk. Yes, makanan berbau busuk. Okey, cadangkan satu cara untuk
Memastikan makanan di atas dapat tahan lebih lama. Stay one way to ensure that the food above can last longer. So, apa dia cara dia? Cikgu, Ya. saya tulis menggunakan kaedah pengawetan makanan. Ada yang jawab, okey, Ami saya makin lah. Menggunakan kaedah pengawetan makanan. Kalau awak guna kaedah pengawetan makanan, awak kena bagi tahu apa kaedah dia. Kena spesifik. Saya bagi tahu. Ha? Saya bagi tahu kaedah dia apa. Kalau bagi tahu kaedah dia apa, saya rasa saya terima. Saya rasa saya terima jawapan ni. Okey, saya tak ingat apa dia. So sama ada awak bagi mana-mana kaedah pengawetan makanan yang sesuai, jadi akan diterima. So contohnya awak buat pendinginan dan pembekuan. Ini lebih kurang sama. Awak kata simpan di peti sejuk, simpan di peti beku, saya terima. Awak tulis dijadikan sebagai sotong kering. Okey. Sotong salai boleh. Mana-manalah. Jeruk. Kaedah pun jeruk tak kenal lah kan. Jeruk kan tahu apa kenal. Okey. Apakah punca makanan tadi jadi rosak? Why? Kenapa makanan tu rosak? Pertama, apa yang berlaku? Dia terdedah kepada bakteria. Tapi ada yang jawab mikroorganisma. Yang tu saya tengoklah kalau awak banyak orang silang markah, saya bagilah. Yang kedua, disimpan di tempat yang panas. Kenapa tiba-tiba je dia keluar? Apa yang berlaku bila kita simpan tempat yang panas ni? Ada banyak bakteria, okey? Inilah satu atau dua yang sesuai. So, kalau jawapan awak revolve around here, saya terima. Kan jawapan ni kat sini skema bagi disimpan di tempat yang panas. Awak cakap tidak disimpan dalam peti sejuk. Okey, saya terima. Tidak simpan dalam peti sejuk boleh diterima. Okey, next. D. Pisang. Kaedah pengawetan. Kenapa breakout room ni asyik pop-up kat sini ni? Zikri belajar trial minggu ni Assalamualaikum. Zikri belajar tahun 6 ke? Trial minggu ni okey. Zikri dekat sekolah dah belajar sampai unit berapa? Unit pengawetan makanan. Pengawetan makanan. Saya sambung bincang kertas exam dulu yang sambungan minggu lepas.
Okay, sabar ya. Satu soalan ni je kita nak habiskan. Untuk Zikri mungkin tak ada lagi, tak ada kertas ni. Ini adalah sambungan daripada minggu lepas. Kita bincang soalan exam. Sekejap sikit nak habis. Kalau Zikri tak ada soalan exam, Zikri tengok je kat skrin. Okay. Kertas yang saya bagi tadi dalam grup tu belum bincang lagi. Belum bincang lagi sebab tu bab baru, kita belum belajar lagi. Awak akan belajar. Kemudian baru kita bincang kertas tu. Okey, kemudian Zikri, saya lupa nak tanya. Zikri dekat sekolah belajar dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Zikri di LP ke? Suara saya dengar tak? Saya tak dengar Zikri. Zi- Apa yang tak? Tak. Belajar dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu, okey. Tak masuk lagi ke kawan kita yang belajar di bahasa Inggeris tu? Tak apa. Kita teruskan Okey, tengok soalan D ni. Dia kata, raja di bawah menunjukkan pisang-pisang daripada kebun Pak Samad. Okey, nyatakan kaedah pengawetan makanan yang sesuai untuk pisang. Kaedah mana yang sesuai? Penyalaian. Yes. Awak boleh penyalaian saya terima. Lagi, apa yang lagi yang sesuai? Kita boleh jadikan dia sebagai kerepek guna kaedah pengeringan. So awak mana-mana jawapan di antara penyalaian, pengeringan, yang mana-mana yang bersesuaian saya terima. Mana-mana kaedah pengawetan yang bersesuaian. Janganlah letak pendinginan. Bukannya tak betul pendinginan tu, tapi pendinginan macam mana nak transport dia? Macam tu tak berapa sesuai lah. Pendinginan. Setakat ni saya tak terima jawapan tu. Okey. Next, kaedah P. Okey, susu. Untuk susu ada satu saja kaedah. Kaedah apa? Kaedah apa? Huruf P juga. Pempasturan. Yes, saya dah bagi dah hint dengan huruf P ya. Tapi ada juga yang salah. Sedih betul saya marking exam awak. Bukan sedih, bukan tak semualah, tapi ada jugalah. Okay, Q ni ramai betul. Q ni setakat tak ada lagi yang salah. Pengertian. Pengertian. Saya terimalah jawapan kalau awak macam ala Asia tak apa betul, tapi bunyi tu macam pempasturan tu, okay, saya terima jugalah. Okay, next. Kaedah macam mana nak mengawet ikan masin. Dia guna dua kaedah ya. Kaedah yang mula-mula kita bersihkan ikan dengan membuang insang dan perut ikan. Bilas ikan menggunakan air bersih. Kemudian kita belah ikan supaya potongan ikan menjadi lebar. Okey, yang ketiga, yang ni ramai betul, tak ada lagi salah kecuali tak jawab. Lumur ikan dengan garam. Okey, nombor 3 memang mostly semua betul. Kecuali awak memang betul-betul tak jawab lah. Okey. Next, soalan terakhir. Dua line ni je, soalan senang. Corak yang ni saya dah mention banyak kali dan kita dah buat dah waktu ujian pada bulan Mei.
pattern soalan yang sama. Tapi ada juga yang tak tahu jawab. Katakan corak bilangan haiwan X. Bila dia soalan tanya pasal corak bilangan, dia bukan tanya pattern dia. Bukan tanya bulat ke bintang ke. Dia nak tanya, okey, apa dia? Mengenai bilangan haiwan. Semakin bertambah ke semakin Benar. berkurang? Menurun ke meningkat? Berkurang. Jadi, semakin menurun. Kita fokus tentang bilangan haiwan. Bilangan haiwan semakin menurun. Macam tu. Awak kata berkurang pun diterima. Maksud yang sama. Hanya berbeza tu terma saja. Kenapa dia semakin menurun? Sebabkan haiwan X diburu secara berleluasa. Secara haram lah. Okey. Yang kedua, habitat. Haiwan X musnah. Okey, next. Apakah yang diperhatikan dalam rajah di atas? Apa yang awak nampak? Ada dua benda yang utama. So, sama ada berdasarkan gambar tu awak beri jawapan saja. Dan setakat ni kebanyakannya betul lah yang setakat yang saya marking ni. So, berlaku apa? Pemburuan haram. Dan satu lagi, pembalakan haram. Senang je nak score sign ni. Soalannya, jawapannya selalu di dalam soalan. Okay, dah siap? Dah sempat salin skema? Macam tak payah salin cikgu, kami betul dah. Okay, kalau betul semua okey lah. Okey, berikan dua kesan. Bila berlaku pembalakan haram, apa yang berlaku? Kemusnahan habitat. Habitat ni apa? Tempat tinggal. Yang kedua, berikan 3 langkah yang boleh diambil untuk mengawal aktiviti tersebut. So, apa yang kita boleh buat? Menguatkuasakan. Yang ni mesti semua betul lah. Kecuali mewartakan hutan simpan. Lagi apa yang boleh kita buat lagi? Ada yang jawab ada yang jawab membuat kempen kesedaran. Okey, saya terima. Saya terima jugalah ya. Lagi mewujudkan pusat rehabilitasi ataupun pusat perlindungan haiwan. Ini di antara mana-mana. So, asalkan jawapan awak, saya rasa cadangan awak logik untuk diterima.
bertepatan dengan soalan, maka awak dapat markah lah. Okey, setakat ni untuk exam. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk bab baru? Ada apa-apa soalan nak? Tak ada? Senyap. Tuan dia setuju. Ah, Okey, so kita tengok terus ke unit 10. Gerhana. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Padahal saya dah makan lozeng tadi supaya tak terbatuk dalam kelas. Kena makan lagi sekali dulu. Hmm. Okey. So kita tengok unit 10. Hari ni kita akan belajar tentang bab baru. Nota ni untuk Zikri, nota memang saya tak post dalam grup. Okey. Sebab kadang-kadang saya ni tukar-tukar. Ah, Jadi saya tak post. Yang saya post dalam grup hanyalah soalan saja. So kalau katakan awak perlukan nota, nanti bagi tahu, saya boleh bagi. So apa itu gerhana? Gerhana ini ialah suatu peristiwa apabila bulan atau matahari kelihatan hilang dari pandangan sama ada keseluruhan atau sebagainya. So gerhana ni terjadi macam mana? Apabila kedudukan matahari, bumi dan bulan pada satu garis lurus menyebabkan fenomena gerhana berlaku. So, matahari ini merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Dan cahaya ini pada konsepnya dia adalah bergerak secara dalam garis lurus. Dan cahaya tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. So, sifat cahaya ini yang pertama, cahaya bergerak lurus, cahaya tidak dapat menembusi objek legap. So, ini adalah bagaimana gerhana terjadi. Kita tak masuk lagi. Gerhana bulan dengan gerhana matahari kita tak masuk lagi. So, setakat ini faham tak macam mana gerhana terjadi? Pertama, dia hanya terjadi apabila kedudukan bumi, matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Okey? Maksudnya dia dia macam ni. Dia dalam satu garis yang lurus. Okey? So kita tengok yang pertama, gerhana bulan. So gerhana bulan ini berlaku apabila bumi yang tengah ni, bumi kita, planet kita melindungi bulan daripada cahaya matahari. So bayangkanlah, bulan tu dah kocek, bumi pula melindungi cahaya matahari, maka tak dapatlah cahaya matahari daripada bulan tak dapatlah cahaya daripada matahari. So gerhana bulan ini berlaku pada fasa bila? Gerhana betul, dia berlaku pada fasa bulan purnama. Namun gerhana bulan tidak semestinya berlaku pada setiap bulan, ya. Hal ini kerana orbit bulan yang condong kira-kira 5 darjah kepada orbit bumi menyebabkan bulan berada di atas ataupun di bawah bumi. Siapa pernah tengok gerhana bulan? Tak. So gerhana bulan ni Ada dalam buku teks ibu.
Ya, ada dalam buku teks, betul. Tapi awak pernah tengok tak gerhana bulan? Gerhana bulan, saya rasa last bila? 2009. Ya, jaranglah dapat dilihat dengan mata kasar. So, ini adalah ciri-ciri gerhana bulan. Pertama, dia hanya berlaku pada waktu malam. Jadi waktu siang tak terjadilah. Bukan kadang-kadang kalau terjadi pun kita tak nampak. Orang yang sebelah sana yang nampak. Okey. Hanya kemudian, kenapa asyik keluar breakout room ni? Okey, yang kedua, dia hanya berlaku pada fasa bulan purnama. Dan yang ketiga, dia berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. So, ini hanya untuk gerhana bulan. So, next. Sekejap, saya kena double check. Awak punya syllabus gerhana bulan sampai habis ke tidak? Belajar tak? Dalam buku teks ada tak gerhana bulan penuh dan separa ni? Belajar. Belajar, okey. Kita tengok yang pertama. Cikgu. Ya. Ini tak belajar bahasa, belajar penuh, belajar. Belajar ke tak belajar? Belajar, Tak belajar? belajar. Sekejap. Saya tengok balik buku teks. Aduh. Maaf saya pun kalut-kalut. Cuti Deepavali start minggu ni kan? Hari Rabu. Hari Rabu. So cuti Deepavali awak semua nak pergi mana? Pergi. Tak pergi mana lah sebab cuti 2 hari je. Kalau dekat area Selangor, hari Jumaat tu cuti ke tidak? Tak. Tak. Cuti. Oh. Dan selalunya, okey, dalam buku teks, tak mention pun pasal gerhana separa bulan dengan gerhana bulan penuh. Ada cikgu. Dia tunjuk gambar je. Oh. Muka surat apa? 166? Tahu. Okey, tak apa. So kita tengok dalam gerhana bulan, dia ada gerhana bulan penuh dan gerhana bulan separa. Okey, apa jadi pada gerhana bulan separa? Gerhana bulan separa mula kelihatan apabila bulan bergerak keluar daripada kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Apa maksud separa? Separa tu maksudnya half. Separuh. Betul. Gerhana bulan penuh macam mana nak tengok, nak tahu gerhana apabila warna dia. Warna dia akan berwarna merah sedikit. Merah keorenan. Yang ni bila kita tengok bulan warna oranye tu maksudnya itu adalah gerhana bulan. So apabila bulan berada dalam kawasan gelap, maka akan berlaku gerhana bulan penuh. Kemudian dia akan jadi gerhana bulan separa semula apabila bulan bergerak keluar daripada kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Okey, itu bagaimana dia jadi. So mula-mula kalau dia bulan kan tengah berpusing mengorbit bumi. So kalau daripada sini, maka dia jadilah gerhana separa. Sebab dia duduk kat kawasan separa gelap. Kat kawasan sini. Separuh-separuh. Kemudian bila dia sampai ke sini, gelap sepenuhnya, maka jadilah gerhana bulan yang penuh. Kemudian dekat sini, dia akan bergerak ke sini. Maka dekat sini dia akan jadi kawasan gerhana separa semula. Dan berpusing-pusinglah dia akan mengorbit
bumi secara keseluruhan. Okey. Next. Kita tengok gerhana matahari. Okey, gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi dalam satu garis lurus. Bulan akan menghalang sebahagian atau seluruh cahaya matahari dari sampai di permukaan bumi. So, kita akan tengok satu video mengenai gerhana bumi. Gerhana bumi pula, gerhana matahari. Okay. Kenapa tak dengar? Dengar tak? Tak kan? Tak dengar. Tak dengar. Sepatutnya ada ni. Patutnya. Mengenai kejadian gerhana bulan. Pembelajaran kali ini pula, kita akan melihat bagaimana kedudukan bulan, bumi dan matahari ketika berlakunya gerhana matahari. Ini ialah fenomena gerhana matahari yang kelihatan dari bumi ketika ianya berlaku. Bagaimanakah kejadian gerhana matahari ini berlaku? Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bulan. Gerhana matahari akan berlaku apabila bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Saiz bulan adalah lebih kecil daripada matahari, maka bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah kecil dan tidak cukup besar untuk menutupi keseluruhan bumi. Perhatikan rajah ini. Bulan berada di antara matahari dan bumi semasa berlakunya gerhana matahari. Matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Bayang-bayang bulan terbentuk di permukaan bumi. Gerhana matahari boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan pada waktu siang sahaja. Gerhana matahari hanya boleh berlaku apabila bulan berada pada fasa anak bulan. Ia berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Tempoh kejadian gerhana matahari biasanya hanya beberapa minit sahaja. Rajah ini menunjukkan peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Terdapat 2 jenis gerhana matahari iaitu gerhana matahari penuh dan gerhana matahari separa. Gerhana matahari penuh dapat dilihat dari kawasan gelap penuh yang disebut sebagai umbra. Gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan gelap separa yang dipanggil penumbra. Dengan melihat situasi ini, mari kita kenal pasti bilakah gerhana matahari separa dan gerhana matahari penuh berlaku. Semasa gerhana matahari penuh berlaku, keadaan persekitaran akan menjadi gelap seperti waktu malam.
Matahari kelihatan sebagai bulatan gelap dikelilingi oleh gegelang cerah yang dinamakan korona. Kita boleh melihat fenomena gerhana matahari pada setiap tahun. Tetapi ingat, jangan sesekali melihat terus ke arah matahari tanpa menggunakan penuras khas kerana perbuatan ini boleh merosakkan mata kita. Ini adalah perbezaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Perhatikan kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa fenomena ini berlaku. Tempoh kejadian gerhana bulan ialah selama beberapa jam, manakala tempoh kejadian gerhana matahari hanya beberapa minit sahaja. Ini kerana bayang-bayang bumi adalah lebih besar semasa gerhana bulan berbanding dengan bayang-bayang bulan yang kecil semasa gerhana matahari berlaku. Sampai di sini dahulu pembelajaran sains. Kita pada hari ini. Berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Okey. So dalam video dia cakap gerhana beza dengan gerhana bulan dan gerhana matahari tadi ialah kedudukan dia. Okey. Kalau gerhana bulan berada di sini. Bulan, bumi, matahari. Kalau gerhana matahari, bulan berada di tengah-tengah. Jadi matahari, bulan dan bumi. So, seperti video tadi tunjuk, dia kata apa? Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi dan bayang-bayang bulan akan melindungi permukaan bumi. Ketika gerhana matahari penuh, matahari kelihatan sebagai bulatan gelap yang dikelilingi gegelang cerah yang dinamakan korona. So, ini adalah gambar ketika gerhana matahari berlaku. Ia hanya berlaku pada waktu siang beberapa minit sahaja. So, urutan peringkat fenomena gerhana matahari ialah gerhana matahari separa, sama juga macam tadi. Separa, penuh, separa. Okey, kita buat latihan dulu. Untuk pastikan kita betul-betul faham, kita buat latihan dulu. Okey, cuba awak jawab soalan muka surat 1 dan 2. Okey, cuba dulu jawab soalan muka surat 1 dan 2. Yang lain masih ada dalam kelas kan? Senyap je saya tengok. Kamera tak buka pun. Ada. Ya, saya nak bagi tanda sekejap. Okey, buat dulu. Saya rasa soalan nombor 1, soalan muka surat 1 dan 2 ni sangat senang. Saya nak ke tanda sebentar. Kita bincang balik 9 minit. Okey.
Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Tulis S pada gerhana bulan separa dan P pada gerhana bulan penuh. So, yang pertama ini. So, dia gerhana bulan separa ke penuh? Penuh. Penuh. So, penuh kita tulis P. Gambar yang kedua. Separa atau penuh? Separa. Separa, betul. Yang ketiga. Separa atau penuh? Separa. Separa. Good. Seterusnya. Separa atau penuh? Separa. Ini pun kita panggil separa juga. Gambar ini. Separa atau penuh? Separa. Ya, separa. Ini pula. Separa. Yes, masih separa. Dan yang terakhir, separa ke penuh? Separa. Betul. Jadi satu saja penuh. Seterusnya, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Gerhana bulan terjadi apabila matahari berada di antara bumi dan bulan. Okay, saya nak panggil Zikri. Zikri. Zikri nombor 1 betul ke salah? Salah. Salah. Betul. Yang kedua, thank you Zikri. Yang kedua, Zahira, Aisyah, bulan kelihatan terang kemerahan ketika gerhana bulan penuh. Salah. Betul. Perang. Betul. Nombor 3, Humaira. Humaira, boleh tak jawab Humaira? Nombor 3. Bayang-bayang bulan terbentuk pada permukaan matahari. Dekat permukaan matahari ke bayang-bayang tu terbentuk? Humaira, boleh tak tolong jawab? Betul ke salah ni Humaira? Ke lain Humaira problem? Ya. Ada. Okey, cepat. Yang lain nak tolong jawab untuk Humaira. Nombor 3, betul ke salah? Nombor 3. Bayang-bayang terbentuk pada permukaan matahari. Betul. Betul. Permukaan matahari. Salah. 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 Okey, betul. Gerhana bulan bertahan lebih daripada 1 jam. Betul. Betul. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi dan bulan. Betul. Naam. Masya Allah, mumtaz. Semuanya cemerlang ni. Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Tulis S bagi gerhana matahari separa dan P pada gerhana matahari penuh. So, sama juga macam bulan. Ini penuh ke separa? Separa. Yes, separa. Ini separa juga. Yang ini separa. Ini Separa. pun separa.
Ini Separuh. para. Ini Penuh. penuh. Kenapa dia duduk tengah-tengah berbentuk berbulatan, kemudian tepi-tepi ini adalah lingkaran api corona. Okay. Next, yang sebelah sini kita panggil apa? Separuh. Separa. Okay, gariskan. Yang tadi kita betul dengan salah. Gariskan jawapan yang betul. So, gerhana matahari, saya nak tanya Ainul. Gerhana matahari boleh dilihat pada waktu siang ke malam? Ainul. Siang. Betul. Yang kedua, Anissa. Bulan menghalang cahaya matahari dari sampai ke bumi atau matahari? Bumi. Ya, betul. Yang ketiga, Irfan. Irfan Nazir, boleh tak jawab soalan nombor 3? Semasa gerhana matahari, pantulan / bayang-bayang bulan terbentuk di permukaan bumi. Okey, antara pantulan dengan bayang-bayang, jawapan mana yang betul, Irfan? Bayang-bayang. Bayang-bayang, betul. Yang keempat, Ilham Farish. Gerhana matahari terjadi apabila bulan terletak di antara matahari dan bumi dalam satu garis. Garis apa, Lurus. Ilham? Yes, satu Lurus. garis lurus. Matahari kelihatan sebagai bulatan gelap dikelilingi oleh arisa. Arisa. Kornea. Kornea. Corona. Nah, sorry, saya tak dengar. Ketika gerhana matahari penuh. Okay, so senang je jawapannya ni. Siang bumi bayang-bayang lurus corona. Okay, next. Kita tengok bulatkan jawapan yang betul. Sekejap, kita kena tengok. Okay, masih kita belajar lagi. Okay, kita tengok E. E1. Imran. Imran boleh jawab tak, Imran? Oh, Imran tak ada. So, kembali kepada Zikri. Yep. Nombor 1, Zikri. D. 1, D. Pernyataan manakah menerangkan tentang punca terjadinya gerhana bulan? Bumi menghalang cahaya matahari dari sampai ke bulan. Okey, betul. Okey, yang kedua, Zahira. Zahira Aisyah. Oh, Zahira Aisyah enggak ada. Humaira enggak ada. Haris.
Haris nombor 2 Haris. Haris Musyari pun line slow ke tu. Iris lah. Ala-ala Iris dah buka dan suara tu Iris. Iris jawab. Soalan nombor 2. Nombor 2. Pada 28 Ogos, bumi tidak kelihatan. Apakah inference yang boleh kamu buat berdasarkan pernyataan di atas? Bulan dilitupi awan. Betul. Bulan dilitupi oleh awan. Okey, yang ketiga. Antara berikut yang manakah benar mengenai gerhana bulan? Nombor 1. Gerhana bulan ini terjadi pada waktu malam. Betul ke salah? Betul. Gerhana bulan berlaku pada fasa bulan purnama. Betul. Betul. Waktu siang kelihatan gelap seketika. Salah. Alah, ini adalah gerhana apa ni? Ini gerhana matahari. Matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Betul ke salah? Betul. Betul. Jadi 1, 2 dan 4. Apa jawapannya 1, 2 dan 4? C. Okey. Yang 3 ni masalah. Tengok soalan yang keempat. Saya nak Aina. Amni yang jawab. Okey, Amni yang jawab. Boleh? Bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Apakah bentuk bulan yang dapat kamu lihat ketika fenomena ini? Bumi. Gerhana matahari. A. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Bumi dekat tengah. D. Jadi dia adalah gerhana apa? Gerhana bulan. Pada ketika ini dia adalah gerhana bulan. Okey, nombor 5. Ainul boleh tak? Ainul tolong jawab nombor 5, Ainul. Baca dan jawab. Tadi macam Ainul jawab soalan ni. Ainul hilang bersama janji-janji Ainul. Elman lah, Elman. Raja di bawah menunjukkan kedudukan bumi dan bulan. Apakah fenomena yang akan terjadi? C. Gerhana bulan. Kenapa? Sebab bumi berada di tengah-tengah. Okay, next. Raja di bawah menunjukkan peringkat gerhana matahari. Kau cikgu sorry lambat. Lambat banyak ni. Buat apa ni? Buat apa? Pergi klinik. Pergi klinik. Tak sihat ke? Tak. Apa? Batuk? Demam? Asma. Asma? Ush. Okay, boleh jalan kelas dah. Boleh Okay. Okay, next. Soalan nombor 6. Anissa boleh tak? Anissa nombor 6. Boleh. Okay. Cuba jawab. Baca soalan dan jawab. Raja di bawah menunjukkan peringkat gerhana matahari. Antara berikut yang manakah urutan peringkat gerhana matahari yang betul?
C. Okay. C. S R Q P. Okay, betul. Okay, nombor 7. Seorang murid ingin menyiasat tentang gerhana matahari. Raja di bawah adalah alatan yang digunakan. So, digunakan lampu, bola sepak dan bola golf. Antara susunan berikut yang manakah mewakili gerhana matahari dengan betul? So, agak-agak awak torchlight ini mewakili apa? Lampu sulur mewakili apa? Matahari. Matahari. Jadi, lampu sulur mewakili matahari. So, jawapan mana yang betul? Jawapan C. B. Okey. B. Gerhana matahari. C. Okey, ini adalah matahari. Ini mewakili, bola golf ini mewakili bulan dan bola sepak mewakili bumi. Jadi kedudukan dia bila gerhana matahari, bulan mesti berada di tengah. Okey. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, nombor 8. Antara berikut, keadaan yang manakah terjadi di bumi semasa gerhana matahari? Arisa? Cuba jawab Arisa. Arisa. Apa? Cikgu tak dengar, sorry. B. B. 2 sahaja. Waktu siang menjadi gelap seketika. Suhu bumi menjadi tinggi? Tidak. Waktu siang menjadi gelap seketika, betul. Adakah waktu siang menjadi lebih panjang? Tidak. Jadi betul ya. B. 2 sahaja. Okey, nombor 9. Raja di bawah menunjukkan pemerhatian daripada satu fenomena. Okey, ini gerhana apa ni? Berdasarkan gambar. Zikri apa dia? Matahari. Ini adalah gerhana matahari. So, untuk kita tahu gerhana matahari ni dia ada lingkaran corona ni. So, apa yang kita boleh simpulkan mengenai gerhana matahari? Ilham Farish? Ya. Jawab soalan Ilham Farish, nombor 9. Apa yang kita boleh simpulkan? Bumi berada di antara matahari dan bulan. Ketika gerhana matahari, bumi berada di antara matahari dan bulan. Ni, Ilham tu tengok soalan nombor 7 yang kita baru je jawab tadi. Bumi ke yang berada di tengah-tengah? Yang berada di tengah-tengah ialah bulan. Jadi, A tu salah. Jadi jawapannya apa, Ilham? Siapa yang berada di tengah-tengah? Di antara matahari dengan bumi. B. Bulan. Okay, thank you. Nombor 10. Nombor 10. Imran.
Imran ada tak? Ke line slow? Imran jawab nombor 10, Imran. Raja di bawah menunjukkan kedudukan bulan semasa mengelilingi bumi. Gerhana matahari terjadi apabila bulan berada di kedudukan K. A. Jadi 10 jawapannya ialah A. Okey, pada kedudukan K. Betul? Cikgu, 9 apa tadi, cikgu? Oh, 19. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Seorang murid sedang menyiasat suatu fenomena gerhana seperti dalam raja di bawah. So, yang ini matahari, bumi dan bulan. Agak-agak gerhana apa ni? Bumi berada di tengah. Bulan berada di hujung. So, apa Gerhana agaknya? matahari. Gerhana matahari ke? Tidak. Bulan. Gerhana bulan. Cikgu nak tanya, kenapa dia ke belakang bumi gerhana bulan? Sebab bulan yang dilindungi. Okay. Kalau gerhana matahari, bulan itu melindungi cahaya matahari. So, kita dekat bumi tu tak nampak. Tak nampak. Maksudnya kalau ni bulan ni dia dekat matahari lah. Bukan. Waktu gerhana bulan, kan bulan berada di sini kan. So, bumi ni menghalang cahaya matahari daripada kena bulan ini. Okay. Jadi So, macam mana kita boleh nampak bulan? kita masih lagi boleh nampak bulan sebab ada cahaya ketika pantulan. cahaya lebih kurang tu lah ya. So bulan akan pada waktu gerhana bulan akan kelihatan kemerah-merahan dan keperangan. So adakah bulan kelihatan gelap semasa gerhana ini? Tidak. Ya. Kenapa? Kenapa bulan kelihatan berwarna perang kemerahan? Disebabkan apa? Okey, ada kesan serakan. Ini bukan pantulan kita namakan pembiasan. Dan pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Bolehkah gerhana ini berlaku ketika fasa bulan sabit? Boleh ke tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kerana bulan itu Tidak. sebab dia fasa bulan sabit. Sebab ketika fasa bulan sabit, matahari, bumi dan bulan tidak berada dalam satu garis lurus ketika fasa bulan sabit.
So, apa yang dapat kita buktikan pada gerhana bulan ini? Okay, fenomena gerhana bulan ini membuktikan apa? Apa? Cahaya bergerak dalam keadaan apa? Cahaya bergerak dalam satu garis lurus. Okey, so next kita tengok soalan seterusnya. Boleh dah jawapan sebelum Cik Sekejap. Salin? But I still want to start. Dah siap belum Arfa? Dah? Oh, dah. Okey. Okey, ini raja di bawah menunjukkan satu fenomena gerhana yang boleh dilihat dari bandar X. So, berbeza daripada tadi, bulan berada di tengah-tengah. Bumi pula berada di hujung. So, kena pasti gerhana yang terbentuk. So, gerhana apa ni? Matahari. Yes, betul. Gerhana matahari penuh. Apa biru besar? Bilakah gerhana matahari penuh terjadi? Waktu bila? Waktu siang ke waktu malam? Yang. Waktu siang. Semasa gerhana tersebut berlaku, bandar X menjadi gelap untuk beberapa minit. Kenapa? Kenapa dia bergelap? Kenapa pada waktu gerhana matahari, kenapa bandar X menjadi gelap? Apa yang berlaku? Bulan menghalang cahaya matahari. Bayang-bayang. So, bandar X berada di kawasan bayang bulan yang gelap penuh Kenapa? Oh, panjang skema dia. Tapi betul lah tadi. Kalau awak cakap, sebenarnya cara mudah nak faham disebabkan matahari itu terhalang oleh bayang-bayang bulan. Jadi bila matahari itu terhalang dengan bulan tu, jadi hanya bayang-bayang dia saja yang
jatuh ke bumi. So kita bergelap lah sebabkan itu. Skema panjang doa. Kerana matahari terhalang oleh bulan. Okey. Nyatakan dua faktor. Nyatakan dua faktor untuk menerangkan gerhana di atas. Apa yang berlaku? Faktor utama macam mana gerhana matahari boleh terjadi? Apa faktor yang pertama? Iris? Ya? Macam mana gerhana matahari boleh terjadi? Cakap pasal kedudukan dulu. Bulan? Kedudukan bulan. Bulan berada di mana? Di antara bumi dan matahari. Dalam satu? Satu garis lurus. Betul. Bulan berada antara di satu garis lurus. Faktor yang kedua. Apabila bulan berada di antara matahari dan bumi, apa yang halang apa? Bulan. Bayang-bayang. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Okey. Ya? Kejap. Saya tak siap lagi. Ada, soalan dah habis. Kita nak buat quizzes instructor. Okey, cikgu dah. Okey. Oh, dah habis. Tak habis bukan. Ni soalan quizzes instructor ya. Maksudnya awak akan buat bersama saya. Okey. Pakat masuk link yang saya bagi dalam ruangan chat. Zikri boleh nampak dekat ruangan chat tu masuk.
Kita semua ada 15 tolak 2 akaun saya, 13 orang. Sepatutnya 13 masuk, sekarang baru 8. Mana lagi? Okey, baru 9. Dah, cikgu. Okey. Siapa lagi boleh masuk? Iris, Zikri, Anisah, Irfan, Imran, Arfa, Ainul Madia, Ilman. Okey, 12. Seorang lagi. Umairah pun masuk dah. Okay. Saya start je lah ya. Okey, apakah yang dimasukkan dengan gerhana? Seorang je betul. Peristiwa apabila bulan atau matahari kelihatan hilang secara keseluruhan. Next question. Bagaimanakah gerhana boleh Okey, 6 orang betul. Next question.
Gambar raja di bawah menunjukkan fenomena gerhana apa ni? Bumi berada di tengah. Enam orang betul gerhana bulan. Ada juga jawab gerhana matahari dengan gerhana bumi. Lain benar tu. Sembilan orang betul jawab gerhana matahari. Okay, next. Soalan seterusnya. Bagaimanakah gerhana bulan berlaku? Gerhana bulan berlaku waktu bila? Lima orang berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Itu gerhana apa sayang? Itu gerhana matahari. Ada juga yang jawab silap. Bagaimanakah gerhana matahari berlaku? Soalan ni tanya gerhana matahari tau. Jangan confuse dengan gerhana bulan. Tujuh orang betul. Matahari. Siapa yang dua orang jawab ni? Matahari berada di antara bumi dan bulan. Ya Allah. Gerhana apa tu? Berikut adalah benar mengenai gerhana bulan. Yang mana yang benar? Cikgu, Ya? kita jawab dua. Jawab apa?
Pernyataan berikut adalah benar mengenai gerhana matahari. Semasa gerhana matahari berlaku, keadaan persekitaran menjadi gelap seperti waktu malam. Matahari kelihatan seperti bulatan gelap dikelilingi oleh gegelang cerah yang dikenali sebagai senangnya ni. Enam orang, betul. Ada juga jawab kornea, Masya Allah. Dua orang je betul 6 bulan. Mengapakah tempoh kejadian gerhana bulan adalah lebih lama daripada gerhana matahari? Wow, 9 orang betul.
Mengapakah gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama? Pilih pernyataan yang benar. Okey. Apakah fenomena gerhana? Lagi 3 soalan. Gerhana ini berlaku pada waktu malam. Gerhana apakah yang dimaksudkan? Kalau ada yang salah lagi saya tak tahu lah soalan. Okey, 8 orang. Setakat ini tak ada yang salah. Fenomena gerhana manakah yang berlaku lebih lama? Mengapa gerhana bulan berlaku lebih lama berbanding gerhana matahari? Okey, last.
Hmm. Okey, itu sahaja tanya kepada yang betul. Okey. Kenapa ada lagi next? Yes. So, number pemenangnya ialah Irfan. Irfan ya. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita ambil gambar kehadiran, macam biasa kita akan baca surah Al-As dulu. Sambil-sambil kita baca surah Al-As, yang lain boleh buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Okey, buka kamera semua. Okey, 1, 2, 3. Okey, itu saja. Jumpa lagi dalam kelas minggu hadapan. Sorry, saya batuk banyak minggu ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye, cikgu. Minggu depan saya bagi result exam ya. Sorry. Bye. Bye.